Klik kan sangkut tak? Klik kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Tuan-tuan guru, para alim ulama, ustaz dan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Pertamanya kita memanjatkan rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan inayah kita masih lagi diberi kesempatan, masih lagi diberi peluang, kelapangan waktu, kesihatan yang baik sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan tuntutan-tuntutan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Dan kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi mengizinkan kita untuk datang ke rumah Allah taala ini, baitin min buyutillah ini, sekaligus dapat duduk di majlis ilmu, taman-taman syurga Allah taala, radhatun min riyadil jannah, insyaallah. Walaupun dalam keadaan mengikut SOP, norma baru dan sebagainya lah. Sebab SOP itu adalah satu kemaslahatan untuk kebaikan kita bersama, supaya dalam kita melakukan amal ibadah kepada Allah tidak mudaratkan diri dan juga tidak memudaratkan orang lain. Jadi SOP itu untuk menghindarkan sedikit kemudaratan yang berkemungkinan akan terkena kepada kita, maka kita ikutlah SOP yang ditetapkan, insya-Allah. Nabi SAW bersabda yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin ya ayyuhar rusul kulu min tayyibati ma razaqnakum wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim. Ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum thumma dzakara ar-rajula yutilu as-safara ash'atha aghbara yamuddu ilayhi yadayhi ila as-sama' ya Rabb
wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghuziya bil harami fa anna yustajabu lahu, rawahul Muslim. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah itu baik, la yaqbalu illa thayyiban, dan tidak menerima melainkan yang baik. Allah Ta'ala itu sifatnya baik, dia menerima perkara yang baik-baik aja. Ibadat yang baik, amalan yang baik, semuanya yang baiklah dia terima. Tidak mungkin Allah Ta'ala nak menerima sesuatu yang tak baik. Kita beramal, buat amalan yang baik betul-betul, amalan yang sesempurna mungkin. Kadang kita beramal ni asal beramal je tuan-tuan, asal buat jadilah. Semayang, asal semayang sudahlah, tak kisahlah pukul berapa pun jadi semayang kan. Kok semayang zuhur pukul 4 pun jadi semayang. Yang penting semayang, pukul 4 pun tak apa. Asal kat pukul 7, tapi tak apalah, dia kata yang penting semayang. Sedangkan Nabi kata innallaha thayyibun, Allah Ta'ala suka yang baik. Apa yang Allah Ta'ala yang baiknya apa benda? Awal waktu, semayanglah awal waktu, barulah Allah Ta'ala terima amalan yang kita buat. Allah Ta'ala suka pakaian yang baik. Nabi tunjuk pakaian yang baik itu bagaimana. Sebab itu dalam Islam ini ada aturan dia. Dalam Islam ini ada contoh tauladannya. Semuanya ada tuan-tuan. Berpakaian ada contoh tauladannya, ada hadisnya, ada dalilnya. Beribadat ada contoh, ada dalil dan sebagainya. Maka kalau kita mau amal ibadat kita, amalan kita itu diterima Allah Ta'ala, maka naklah kita melakukan yang paling baik, mengikut apa yang diajarkan, apa yang dicontohkan kepada kita. So itu sekian lama kita beribadat, sekian lama kita beramal, kadang-kadang amal ibadat kita itu tidak memberi bekas. Amal ibadat kita itu tak memberi kesan di hati kita. Malahan kadang-kadang amal ibadat yang kita buat ni tak nampak apa pun. Berdoa tak nampak apa, beramal tak jadi apa. Kalau yang bermaksiat terus menerus bermaksiat, yang buat mungkar terus melakukan kemungkaran, yang punya sifat keji, sifat-sifat mazmumah, terus ada sifat mazmumah. Tak ada kesan. Kita nak salahkan siapa tak berkesan ni tu? Nak salahkan siapa? Sebab itu saya katakan seorang pemuda jumpa Ja'far As-Sadiq. Dia tanya seorang imam, Imam Ja'far As-Sadiq ini. Dia kata, wahai Imam Ja'far As-Sadiq, aku nak tanya engkau, apa persoalannya? Kata Imam Ja'far As-Sadiq, apa yang kau nak tanya? Aku nak tanya bahawasanya aku telah melakukan dua perkara yang Allah Ta'ala perintah, yang Allah Ta'ala suruh. Namun kedua-dua amalan yang aku buat ni tak memberi kesan langsung, tak berkesan. Tak berkesan, dia kata. Apa amalan yang kau dah buat? Pertama, aku telah berdoa seperti mana yang Allah Ta'ala perintah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Mintalah, mohon, nescaya aku perkenankan. Aku mohon, kata pemuda ini, tapi tidak diperkenankan oleh Allah. Kata Imam Ja'far As-Sadiq, apakah engkau ingin menyalahkan Allah karena tidak mengkabulkan permohonan engkau? Kemudian
Yang keduanya, aku telah membelanjakan harta aku, wa ma anfaqtum min khair. Aku dah belanjakan sebahagian dari harta aku yang baik ini. Namun tak dikembalikan oleh Allah Ta'ala. Sedangkan Allah Ta'ala kata menggantikan dengan yang sama banyak ataupun dengan lebih baik. Tapi tak ada pun. Dua-dua aku dah buat, tak ada pun. Tak mana silap. Tapi kalau kita lah duduk dah beramal, duduk bertafakur, fikir sekian lama dah aku beramal, tapi perangai aku tak berubah juga, akhlak aku teruk juga. Beramal lama dah, sembahyang lama, baca Quran semua buat dah. Kalau tengok amalan tu alhamdulillah, tapi kesan tak ada juga. Mengumpat jalan terus, mencaci orang, maki orang jalan terus, sifat pemarah jalan terus, nak kata lembut pun tidak, nak kata menjadi manusia yang pemaaf pun susah, nak jadi manusia yang penyabar pun susah. Dosa yang aku buat hari-hari berterusan, tak boleh berhenti juga. Apakah salah Allah? Maka tengok hadis Nabi ini, dia kata innallaha thayyibun. Allah Ta'ala tu baik dan dia terima benda yang baik je dari kita. Yang baik diangkat, diambil. Bila diangkat, diambil, itu barulah memberi bekas kesan di hati kita. Diterima permohonan kita, diterima amalan kita, barulah ada kesan di jiwa kita. Tapi bagaimana kalau tak diterima untuk nak berkesan di jiwa kita, sedangkan amalan kita sia-sia? Hatta banyaklah beribadat sekalipun, banyaklah baca Quran, banyaklah sembahyang, tapi sembahyang tak diterima Allah. Sembahyang tak diangkat oleh Allah. Jadi kalau kita tengok sekian lama dah beribadat, tuan-tuan, sekian lama kita melakukan amal ibadat, namun amal ibadat tidak memberi kesan dan tidak memberi bekas. Tuan-tuan muslimin sedang rumah yang dirahmati Allah, terus menerus, tuan-tuan. Maka antara salah sebabnya, puncanya, tuan-tuan, kenapa ini? Pertama sekali ialah tak jaga bab makan minum kita hari. Kita bab makan minum ni tak prihatin pun sebenarnya. Asal boleh lalu je tekak tu, telan aja lah kan. Asal boleh lalu je 2 inci ni, boleh lah kan. Haram, syubhah, makruh tu belakang cerita lah. Yang penting boleh lepas yang 2 inci ni. Kita tak prihatin pun bab makan ni, tak prihatin. Sebab itu makan kita ni memberi kesan kepada diri kita sendiri. Kalau kita imbas kembali zaman orang dulu lah, orang tua-tua dulu yang kerja kampung, yang berkebun, motong kan, anak ramai 12, 10 kan. Tapi anak-anak semuanya taat, dengar cakap orang tua, tak pernah meninggikan suara. 10, 12 anak, kita pun tak tahu macam mana orang tua kita didik dulu kan. Duduk, makan, tak bergaduh. Hari ni anak 3 orang ya, bersilat macam 10 orang. Makan begini masalah, itu masalah, ini masalah. Orang tua-tua dulu kan, tak ada. Nak beli barang, beli kasut sekolah pun tak boleh ikut, duduk rumah aja, ukur tapak kaki je dengan tali rupiah. Duduk rumah, orang tua pergi beli, pakailah kasut. Apa yang dia bawa balik itulah kasut kan. Beza kasut sekolah dengan kasut orang motok, beza satu warna putih, tu hitam tu ya. Tapi waktu tu anak-anak tak pernah angkat suara dengan mak bapak ni. Kita imbas kembali, apa yang mereka bagi makan?
Tuan-tuan tengok nah. Sayur, cuk ubi tanam sendiri, cuk paku cari lautan, ikan pergi cari kat sungai, pergi cari kat sawah bagi makan kita. Yang halal, suci, bersih. Kata Allah, kulu min thayyibat, yang baik-baik. Tak ada bagi makan lain. Ayam sembelih sendiri, bela sendiri. Nak makan ayam, bela ayam, sembelih ayam. Itu satu. Kata mak ayah mak kita yang masak pula. Basuh beras pun berselawat. Basuh ikan pun selawat, basuh daging, ayam semua selawat. Akhirnya dapat generasi. Waktu tu tuan-tuan generasi dia elok, taat dia. Tak ada macam-macam ragam. Tak ada. Nak angkat suara, tinggi suara, tak ada. Kita hari ni pelik tuan. Semua kehendak anak kita ikut. Oh, ya. Nak makan apa? Beli. Sian anak ni. Nak KFC? Beli. Nak McD? Beli. Nak Starbucks? Nak pizza? Mau beli. Allah. Nak beli kasut sekolah, bawa dia pergi, pilih sendiri. Kita duduk, dia pilih. Kok kita yang beli kan, dia suruh kita pakai. Abah, dia kata abah yang beli, abah lah pakai. Dulu tak ada. Sampai menikah, yang berumur-umur ni, tua-tua dulu, sampai menikah, tunduk patuh pada orang tua. Dia dah berkenan je, abah tengok, mak tengok budak tu pun bagus lah kan? Pagi dah sedia baju, dah sapu laman, bagus budak ni. Mak abah berkenan betul, ikutlah walaupun tak kenal pun ikut kan? Sekarang jangan buat lagu tu kan? Abah berkenan betul budak tu, kau nikah dengan, kalau abah dah berkenan, abah ialah nikah. Abah tak ada masalah, mak kau. Abah, kalau kau suruh abah nikah, abah okey je. Mak kau yang bersilat. Sekarang dengan dulu. Apa sebab? Makan. Kita hari ni makan, bukanlah berarti saya kata yang kita bagi anak kita tu haram, tak. Tapi ada unsur syubahahnya tuan-tuan. Walaupun kita bekerja, makan gaji kan, 10-20 minit tu dah tentu ada lah sikit menular tu kan. Nembang sana, nembang sini. Tak sakit pun ambil MC. Bohong semua tu. Akhirnya, rezeki yang kita dapat tu tadi, selalu jugalah kat anak kita ni. Akhirnya anak kita ni melawan, pandai, tapi melawan, Allah menjawab, tak dengar cakap, Masya Allah. Tak dengar. Beza dulu dengan sekarang. Hadis Nabi dah sebut pun. Cuba kita cek balik semula makan minum kita tu. Anak kita tu, apa yang kita dah bagi dia makan? Apa yang dah kita bagi? Tapi ustaz, anak ustaz pun sama lah. Sebab anak ustaz pun ayam pun beli kat pasar apa tu, semua beli lah. Tu yang dapat semua sama tu. Tuan-tuan jangan heran lah. Bapa ustaz, mak ustazah, anak la ilaha illallah. Tuan-tuan jangan heran. Sama lah benda tu. Selama mana kalau kita tak jaga makan minum kita yang masuk dalam tubuh badan kita ni, kita jangan berharaplah untuk nak dapat generasi yang soleh dan solehah. Kita tak jaga dia, nak macam mana? Berdoalah kita pun, ni yang Nabi sebut ni, doalah pun, ya Rab, ya Rab, wa mat'amhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghuziya bil haram
fa anna yustajabu lahu. Mana mungkin doa dikabulkan oleh Allah? Tuan-tuan tengok tu imam doa panjang mana. Kadang-kadang lengoh tangan tak ada handan. Minta spesifik, semua minta lah kan. Kok macam masak tu semua minta, nak garam, nak santan, nak periuk, nak gas, semua tu. Tu yang daripada tinggi turun tak habis gini. Apa lagi imam panjang nak doa ni. Panjang turun lagi. Tak habis gini. Ilah. Ada dah nak habis dah, naik balik. Panjang kita pun lah kali bangku. Nak ngamin pun nak malas dah. Ni. Min. Dah min di ujung. Amin tu dah tak ada dah. Rabbana tu nak habis tu angkat tu. Yang banyak-banyak tadi tu minta periuk belanga, kuali, santan, garam semua tadi tu, cili semua tadi tu. Yang dia nak minta apa? Rabbana atina tu ya. Minta dunia ni semua baik, akhirat pun baik dah tu ya. Tapi kalau tu imam baca itu pula, tuan-tuan tak kata nanti kat belakang kan. Imam habis sembahyang, zikir, doa panjang tu ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu. Itu je doa. Itu aku tahu. Oh, kita kan lagu tu. Kalau takat itu je doa, aku boleh jadi imam. Anak aku yang tadika pun boleh. Itu yang imam paksa baca panjang sebab salah. Baca pendek kan kok makmum ni pula baca panjang kan masalah juga, tak tahu kita nak baca. Macam kita lah kan. Dapat datang masjid pun masalah, tak dapat pun masalah. Tak dibagi datang pun masalah. Bagi datang pun masalah. Bagi datang pula tak nak datang, tak bagi datang nak datang. Ni sekarang sibuk sah tak rapat. Jarang-jarang. Bila lah nak rapat ni sibuk kan. Macam mana sembahyang tak rapat ni, macam mana dapat fadilat berjemaah? Tahulah ulama ni bisulah semua tu. Besok suruh rapat, sembahyang dah boleh rapat, rapatkan sah, penuhkan sah. Engkau lah depan. Masuklah. Kau masuklah. Tolak orang tu, tolak. Masa jarang ni semua nak rapat. Besok masa dah boleh rapat, haram tak nak rapat. Ni biasalah sifat manusia. Yang disuruh tu memang tak. Yang dilarang tu baru syok nak buat. Tentu muslimin sidang Jumaat yang dirahmati Allah. Puncanya apa? Bila makan dah rosak, darah yang mengalir ni dah kotor, masuk dalam hati kita, jiwa kita jadi kotor. Ibadatlah buat sembrono je. Macam mana nak bersihkan hati tu? Macam mana kita nak elokkan dia? Bila hati kotor, tak mau pulih juga, tak mau bersih juga, jangan diharap sifat-sifat mahmudah itu nak tinggal dalam hati kita tu. Jangan diharap sifat-sifat terpuji itu nak duduk dalam jiwa gitu. Tak mungkin, tuan-tuan, tak mungkin. Satu kita pun heran, sembahyang boleh tahan, perangai teruk tak? Pasal sembahyangnya itu tak betul, tak sempurna. Kadang wuduknya tak sempurna, kadang istinjaknya tak sempurna, kadang sembahyangnya tu tak sempurna. Kadang asal sembahyang je kita ni, baju tak pakai, kaki pelekat kan? Orang tegur, pakailah baju, yang penting tutup aurat saya. Sah tak? Dia tanya sah. Memanglah sah. Habis tu tapi pakailah baju, yang penting sah saya. Tuhan tak tengok sangat luaran ni, dia tengok dalam. Nak tengok dalam kok mana baju tak pakai. Hukum jangan ceritalah, adabnya mana? Adab ni. Kita ngadap orang pakai baju pagoda sanggup tak? Ngadap YB lah kan. Ngadap YB
pakai pagoda kita pergi. Mana tuan? Jumpa YB. Pakai macam ni. Alah YB je pun. Apa? Bukan tak pakai baju, pakai. Tapi nak jumpa YB, punyalah gosok baju smart kan. Long sleeve semua, pakai kasut berkilat. Kita ni ngadap Tuhan je. Ngadap Tuhan je sembrono kan. Alah, tak buatlah. Kan. Yalah nak pakai elok lah sekarang kok sah pula. Kau nak pakai sorban, pakai jubah kan kok imam tak ada disuruh jadi imam, nanya pula kita. Bersalah kita ni kan. Pakaian ni pun ustaz-ustaz pun dah komen sekarang ni. Pakai jubah pun orang komen. Tanya pula, ni sunnah ke ustaz? Sunnah lah kot. Ini pakaian Arab ustaz, bukan sunnah Nabi. Pakai sorban pun jadi isu. Ustaz pakai sorban ni sunnah Nabi ustaz? Sunnah. Ini pakaian Arab ustaz. Betul kita tanya dia, habis dah semua pakaian Arab, yang mana sunnahnya? Yang Nabi pakai yang sunnah macam mana? Saya tak pandai lah ustaz, tapi yang ustaz buat ni bukan sunnah, ni pakaian Arab. Habis yang mana yang sunnahnya? Saya tak tahulah. Dah bangang cakap banyak juga. Kita nak tahulah mana yang sunnahnya. Kalau pakai serban tak sunnah, ni pakaian Arab. Yang Nabi pakai tu apa? Pakai cap ke? Yang sunnah ni ustaz pakai cap. Besok saya datang aja pakai cap. Ustaz, apa ustaz? Sunnah Nabi ni saya. Mana dalilnya? Ni dalilnya. Ni kadang-kadang tak sunnah, tak sunnah. Lepas tu tak bagi tahu mana yang sunnahnya. Kita pun pening enggak pun. Zikir lepas sembahyang tak sunnah. Kita tanya dia, habis apa yang sunnah ni? Tapi ni tak sunnah lah. Yalah apa yang sunnahnya? Bagi tahu. Nabi lepas sembahyang pusing belakang, nyembang-nyembang sambil isap rokok. Besok kita buat. Bagi tahu. Jangan kita pening orang. Kita dah biasa buat lepas sembahyang berzikir. Lepas berzikir, tiba-tiba orang kata, ini Nabi tak buat. Kita pun jadi macam, Nabi buat apa? Tahu lah, tapi tu yang kita buat tu tak sunnah lah. Bagi tahu, Nabi tiap-tiap kali lepas sembahyang dia pusing belakang, dia minum syai, nyembang-nyembang sambil isap rokok. Besok kita siapkan teh kat sini. Lepas sembahyang tu pusing, minum, nyembang. Apa kau buat ni? Ni yang Nabi buat. Bagi tahu, senang orang. Ini kita nak buat sekian lama dah kita buat, dah itu tak sunnah. Pening lah kita. Habis yang selama ni aku buat tak sunnah tu. Itu bid'ah tu, itu Nabi tak buat. Habis apa Nabi buat? Bagi tahu. Jangan peningkan orang. Saya tu orang Islam ni susah nak buat, nak beramal susah. Kan dia buat kan tak sunnah, yang buat ni kan tak sunnah, yang ni tak sunnah. Mana yang sunnah? Entahlah, aku pun tak tahu yang sunnah yang mana. Bagi tahu. Itu saya katakan kadang-kadang kita ni, orang agama juga jadi masalah kadang-kadang. Betul lah kata Nabi, akhir zaman besok, kata Nabi, ulama'uhum syarru man tahta adimis sama' min indihim takhrujul fitnah wa fihim ta'um. Ulama duduk di kolong langit ni, besok ni dia datang, daripada dia timbul fitnah ni. Lepas tu besok fitnah tu kembali pada dia. Tuan-tuan tengok tak hari ni, orang hina ulama, orang kutuk ulama, orang caci maki ustaz. Pasal siapa? Pasal dari dia lah. Bila kata ustaz tu buat tu bid'ah, orang kutuk ustaz tu. Apalah ustaz buat benda bid'ah. Yang kutuk tu haram tak tahu pun. Susah kita nak buat kerja agama ni. Semua tuan. Berzikir lepas sembahyang tak sunnah, tu bid'ah. Okey, yang mana yang sunnah? Yang sunnahnya tuan-tuan boleh berzikir tapi jangan kuat-kuat ganggu orang. Bagi tahu. Besok kita zikir perlahan semua. Ni yang sunnah Nabi buat. Oh betul. Ni zikir lepas sembahyang tak sunnah. Bangkit belah. Orang pun tengok. Apa khalat ini kan? Tapi ustaz yang buat tu saya, tu ustaz tu dengan main tu ustaz tu. Kita hujah kita ustaz, doktor, mampus ke tu. Macam vaksin ni. Vaksin ni semua tuju kat doktor. Doktor pun tak vaksin ustaz. Doktor siapa? Doktor haiwan. Kau bagi tahulah. Biarlah ahli dia bercakap kan. Itu hari ni hujah kita. Doktor pun tak vaksin ustaz. Doktor apa? Tuan-tuan kena tengok. Nak berhujah ni.
Vaksin orang tu, ustaz-ustaz pun tak vaksin ustaz. Yang kau ikut ustaz tu buat apa? Ikutlah yang ahli dia. Ustaz tu bukan ahli pun. Ustaz tu pun dengar orang sembang kan. Dia macam, tuan-tuan tak boleh samakan semua doktor, semua ustaz, tak. Tuan-tuan jumpa mekanik kereta, semua mekanik kereta. Tapi ada mekanik kereta yang dia buat kereta mahal semua. Audi, BM, tu dia buat lah. Ada orang mekanik kereta juga, tapi yang jenis pakai payung tu, bawah pokok kan, dia tu kereta yang dah kereta Proton lama dulu, yang pakai carburetor tu kan, dia buat kau pergi hantar Audi kat dia, memang dia tak boleh buat. Tapi waktu dah habis, dia akan datang kita sembang lah. Jadi cukuplah takat tu. Dan macam biasalah tuan-tuan, tadi saya tengok ada air tebu kat luar tu. Tadi saya tanya Abang Din tu, kata RM5 sebotol, bagi perhabis lah air tebu tu kan. RM5 masuk dalam tabung tu kot. Dan juga siapa nak berinfak, boleh infak dalam tabung tahfiz ni yang kat luar tu, tahfiz Nurullah. Dia ni Syekh 19 Shah Alam. Sebenarnya dia nak operasi 8 hari bulan ni, memandangkan pelajar dah tak ramai, dah tinggal 35 orang katanya. Dah sewa bangunan tu 2,300 sebulan. Jadi siapa nak infak boleh infak lah tuan-tuan. Wallahu alam. Dan siapa nak minyak wangi wak Raudah Madinah, yang tu kena jumpa saya dalam kereta dia ambil. Raudah Madinah insya-Allah. Wallahu alam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah bil hayy wa akum taqwa. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.